Okey, ni video kita boleh tengok bagaimana penghasilan vacuum. Penghasilan vacuum ni disebabkan oleh apabila piston turun ke bawah, maka akan berlaku sedutan daripada daripada top, maksudnya piston pada kedua atas. Ketika dia turun ke bottom dead center, ketika itulah berlakunya penyedutan. Dan di situlah akan sedut minyak yang pertama melalui laluan dia akan melalui idler ni akan sentiasa keluar selagi ada vacuum, dan yang kedua akan daripada bypass ni pun akan keluar. Jadi bila barrel terbuka kan, contoh bila barrel tertutup, contoh throttle barrel tertutup, minyak hanya akan keluar melalui idler saja. Idler ni. Okey, idler ni. Tapi kalau terbuka, dia akan kedua-duanya akan keluar. Jadi pada keadaan barrel tertutup, piston tak boleh sedut banyak, jadi dia akan sedut pada idler. Jadi bila minyak sikit, piston pun akan jadi slow down. Itu pasal RPM kita slow. Kan? Tapi bila barrel terbuka, piston berjalan. Minyak bypass pun akan turun. Automatik. Bila minyak banyak, spark plug bakar, dia akan jadi laju lah. Jadi yang seterusnya akan terus laju. Lagi besar barrel buka, lagi banyak laluan vacuum, lagi banyak minyak daripada bypass akan keluar. Okey. Jadi kalau barrel tertutup, hanya idler saja yang akan keluar. Tapi kalau barrel terbuka, macam ni terbuka, automatik pada bypass juga akan terkeluar. Jadi itu pasal bila minyak banyak masuk, spark plug bakar macam biasa. Spark plug low RPM ke high RPM ke, dia sama aja kan. Tapi bila dia dapat minyak lagi banyak, dia akan bakar lagi banyak dan piston akan bergerak lagi laju. Bila piston sedut, minyak banyak masuk, masa bakar jadi kuat, piston akan jadi lagi laju. Barrel terbuka lagi laju, lagi banyak minyak masuk. Jadi kadar RPM tu disebabkan barrel terbuka, banyak minyak masuk, kena bakar minyak, piston jadi laju, lagi laju, barrel terbuka, lagi banyak minyak masuk. Itu yang berlaku. Okey? Okey, betul. Okey, saya teruskan. Dia buat lawak pula, dia ulang balik. Sekejap Ini best ni komputer ni. Okey. Jadi itulah yang berlaku. Okey. Saya cepatkan sikit. Mechanical pump. Nanti saya akan cerita dengan tuan-tuan pasal mechanical pump step by step. Okey. Nampak tak? Masa choke. Okey. Kenapa choke ni terbuka? Dan kenapa macam ni kenapa choke ni terbuka? Nampak choke throttle. Ataupun choke throttle terbuka. Tapi dekat sini choke throttle tertutup. Ni choke throttle terbuka kan? Okey. Kenapa choke throttle ataupun choke valve macam ni terbuka? Okey. Dan kenapa dia ada satu tadi dia tertutup? Macam ni. Dia start baru terbuka. Nampak? Okey. Nanti saya akan cerita pasal choke ni juga. Macam mana dia boleh terbuka, macam mana boleh tutup. Sebab dia berkongsi laluan air. Dan dia pakai coil pula. Nanti bila air tu sejuk, besi tu jadi pendek. Choke akan tutup. Bila air tu panas, air tu dikongsi dengan radiator. Bila panas, besi jadi panjang, jadi choke akan terbuka. Okey? Okey. Nanti saya akan cerita. Nampak? Bila engine tu terbuka. Jadi bila dia tertutup, apa yang berlaku adalah bila piston sedut kan, barrel okey. Kita tekan barrel, minyak nak masuk kan. Bila piston turun, tak boleh sedut minyak. Lagi sekali. Kalau barrel tertutup, okey, saya ambil gambar ni. Gambar ni bagus ni. Saya ambil gambar sekejap. Contoh, macam tadi tu kan. Mana gambar sesuai? Ni. Contoh, macam pagi-pagi kita start. Barrel, kalau enjin dah panas, barrel akan terbuka. Tapi kalau enjin sejuk, barrel akan tertutup. Apa yang berlaku di sini, kalau barrel terbuka,
kita start, yang masuk idler je. Kita tekan minyak, barrel terbuka, baru daripada bypass ni akan terkeluar. Tapi kalau kita tak tekan minyak, kan, macam mana boleh RPM tinggi? Apa yang berlaku di sini, contoh, kalau barrel tertutup, barrel bawah ni tertutup, idler masuklah. Tapi bila choke barrel tertutup, choke valve tertutup, kan, throttle choke tertutup, throttle barrel pun tertutup, okey, throttle barrel tertutup, throttle choke pun tertutup. Apa yang berlaku bila piston tak boleh sedut udara, dia akan sedut minyak. Sebab kita tak tutup choke. Itu sebab bila pagi-pagi kita start, bila choke tertutup, minyak dua-dua laluan masuk. Baik daripada bypass ataupun daripada idler port. Dua-dua akan masuk. Itu pasal bila kereta carburetor start pagi-pagian, RPM dia tinggi. Sebab apa? Sebab bila piston turun ke bawah, barrel dah tutup. Satu hal lah, kita tak tekan pedal minyak. Tapi choke valve pun tertutup. Bila choke tertutup, piston tak boleh sedut udara, dia akan sedut minyak. Itu sebab bila minyak banyak masuk, RPM jadi tinggi. Betul Mr. Zul dengan Kasen? Betul. Jadi bila dia paling tak boleh... takut dia banjir. Overflow lah kira cerita. Sebenarnya overflow ni susah nak berlaku kalau maksudnya kita tak adjust lah, tak usik. Ngam-ngam dia kan. Okey je. Tapi kalau barrel tu katalah enjin dah panas, tertutup juga kan. Tekan minyak memang overflow lah. Contohlah barrel tu mati kan, rosak. Kita start enjin, memanglah boleh buat apa. Tapi bila kita nak berjalan tekan, dia mati. Tu overflow lah. Itu pasal barrel ni, kalau yang betul ni, selepas dia sejuk, selepas enjin panas, choke valve tu akan terbuka perlahan-lahan dan masa tu RPM akan turun. Sebab dia akan pergi ke idler punya minyak je. Jadi pada bypass tak masuk. Konsep dia nak tinggikan RPM pada awal pagi bila choke valve tertutup, lepas tu barrel choke valve tertutup dan ataupun choke barrel tertutup ataupun throttle barrel tertutup. Jadi bila dia tak boleh sedut udara, dia akan sedut minyak daripada bypass tu. Jadi dua-dua akan masuk, RPM jadi tinggi. Tapi bila dah sejuk nanti, bila enjin dah panas nanti, air yang berkongsi pada choke throttle ni, kan, choke throttle ataupun choke valve ni, pada hujung tepi tu dia bersambung dengan air radiator. Jadi bila panas, bila panas, choke valve tu akan terbuka dan barrel akan seperti biasa normal. Barrel ni hanya akan berfungsi bila kita tekan minyak. Tak tekan minyak, tak akan terbuka punya. Okey. Jadi itu fungsi dia. Okey. Padam dulu. Nak tambah apa-apa? Abang Joel ke, Mr. Kasen ke? So far so good lagi. So far so good. So far so good. Aduh, tiba-tiba teringat roti canai pula. Bertuah betul. Ini dah lapar ni. Tutup KP. Oh, kedai tutup PKP. Kalau tak PKP ni kan, bangun. Jadi kat sinilah kita boleh tengok bagaimana minyak tu proses masuk. Okey. Saya akan cerita sikit-sikit nanti step by step bagaimana proses ni terjadi. So kita boleh tengok kat sini lah. Okey. Dia ada idler screw. Yang ni bagaimana minyak boleh masuk daripada port ataupun bypass tu disebabkan vacuum. Vacuum. Okey. Ni adjuster idler. Adjuster idler ni sebenarnya nak adjust ketika tidak perlu tekan minyak. Jadi dia akan hidup dengan adjuster idler. Kita nak tinggi ke, kita nak rendah. Okey. Kalau bypass tu lain. Tapi macam carburetor, pagi nak start, choke tertutup. Bila piston tak boleh sedut udara, barrel terbuka,
ataupun tak terbuka, bila dia tak boleh sedut udara, maka dia akan sedut minyak yang daripada bypass tu. Sebab dia tak boleh sedut udara, dia sedut minyak. Itu sebab tinggi. Jadi kalau idler ni, kalau kita perhatikan bila barrel valve ni tertutup kan. Macam ni kita adjust idler lah. Okey. Kita adjust idler. Dekat sini lah bila kita adjust, kita membuka laluan minyak masuk. Walaupun barrel tertutup. Tapi kalau kita buka, baru udara daripada bypass, minyak daripada bypass ataupun dia akan support minyak. Jadi RPM. Tinggi RPM. Jadi dia bergantung pada barrel punya valve. Barrel, throttle, barrel. Okey? So kalau tertutup, dia akan terbuka pada bahagian bawah saja. Bila terbuka, kedua-duanya akan keluar. Lagi tinggi udara masuk, vacuum jadi, lagi banyak minyak akan masuk. Nampak? Dia akan terhasil. Nampak ni ada dia punya. Nampak? Kalau barrel tertutup, pada bypass tidak akan keluar. Kita tahu ada nampak dia dah merahkan. Barrel, throttle barrel terbuka, maka banyak vacuum. So minyak keluar daripada bypass melalui venturi akan jadi lebih banyak. Okey. Begitulah seterusnya. Nampak di sini pun ada adjuster, nampak? Kita adjust pada berapa kadar RPM. Kita adjust. Okey. Di sini dia akan adjust. Bergantung. Itu pasal kalau kita tengok kan orang adjust, nampak ni. Orang adjust bila tekan minyak ada rem. Lepas tu dia buka skru. Itu untuk kita buka bypass dia. Kalau minyak tak cukup kita adjust jadi buka besar sikit. Baru hujung dia. Tapi kalau kita tak cukup, dia akan tak support. Dia jadi minyak tak cukup nak untuk dia masuk ke dalam venturi ataupun dia nak masuk ke dalam carburetor lagi. Okey. Okey. Jadi ini untuk bahagian carburetor lah. Saya kedepankan sikit. Ini panjang ni. Ini kalau saya on je video ni, kan? Nampak tak? Bila barrel tertutup, bila choke tertutup, nampak ni choke. Bila choke tertutup, apa yang berlaku adalah bila dia tak dapat sedut minyak, bila dia tak dapat sedut udara, dia akan sedut minyak. Macam ni. Nampak? Choke tertutup. Choke tertutup. Apa yang berlaku bila kita start je, nampak dua-dua jalan. Sebab apa? Bila dia tak dapat sedut udara, dia akan sedut minyak. Itu pasal bila kita pagi-pagi valve ataupun barrel tertutup, jadi bila piston tak dapat sedut udara, dia akan paksa dua-dua minyak keluar. Baik daripada bypass ataupun daripada idler port, pada dua bahagian. Sebab dia tak boleh sedut udara, jadi dia akan paksa minyak keluar. Bagaimana dia paksa? Bila choke valve tertutup, nampak tertutup, maka dia akan, bila dia tak boleh sedut udara, dia akan sedut minyak. Itu pasal RPM kita jadi tinggi. Itu function dia. Okey. Ada nak tambah? Mr. Carl, Abang Joel. Saya punya knowledge pasal carburetor ni kurang sikit. Saya orang modern sikit. Bukan orang moden. You lahir tahun berapa? Saya 85. Kau Tak kasih? cukup Tak cukup. tak cukup enjek-enjek tu lah. Yalah, Saya masih macam saya kurang tahun sikit. macam saya tahun 80-an. Jadi saya kena lalui benda ni dulu. Lagi satu kan, saya pernah orang cakap dengan saya, kita dah belajar injection, kenapa kita perlu carburetor? Sebenarnya basic ni kena ada, asas. Asas tu kena ada. Memang tak payah belajar pun tak apa. Tapi kalau kita tak belajar asas, macam contoh saya tak cerita asas. Nanti kalau saya nak cerita dekat bahagian piston, macam mana proses dia campurkan air dengan fuel, orang tak berapa faham. Kalau macam carburetor, venturi yang akan
pecahkan pecahkan minyak supaya boleh mix Udara. air dengan Minyak fuel. dengan udara. Yes. Betul. Dia boleh pecahkan dia jadi mix. Tapi kalau injection, siapa yang nak mix kan? Bila kita cerita asas mix dia macam ni, supaya dia boleh jadi fuel dengan air mix. Tapi bila kita jadi kerja injection, jadi senang lah, jadi mudah. Asas kejayaan. Ya, asas kejayaan. Saya tak pandai membaca, tapi saya terus beli buku. Kan beza tu. Tak sesuai. Susah sikit nak faham ni. Dalam sikit ni. Dalam sikit. Okey, saya teruskan. Oh, masa pun Masa hampir mencemburui kita. Mencemburui. Cemburu ya. Bang, ngam-ngam dia hang dia punya komputer ni. Laptop cakap, hari ni Sabtu, malas nak kerja. Saya lepas saya buat video scan tool tau. Saya buat video scan tool. Okey lah, ramai lah feedback. Tinggal lagi tak banyak, tak boleh masuk. Tengah masuk ramai-ramai, lepas tu dia hilang. Dia rupanya internet saya problem. Saya ingat Sabtu Ahad ni. Bila buat tu? Bulan berapa Zul Saya seorang lah. Lepas tu banyaklah orang masuk, lepas tu pun hilang. Rupanya internet tak masuk. Internet dekat Facebook tak masuk. Bila saya kaji-kaji, kadang-kadang banyak orang buat live Sabtu Ahad, Sabtu. Jadi kalau busy traffic tu, tu bagi saya normal lah. Tak boleh buat apa. Saya pun ayam. Masa tu buat hari Ahad lah. Saya buat hari Sabtu yang saya beritahu kau tu. Ada saya beritahu sebab pasal scan tool. Alamak saya kacau. Tapi lah. Nak buat macam mana? Okey, sekejap Dia pun tengah hang. Dia pandai dah ni. Sekejap. Itulah kalau macam ikut dulu pun sistem carburetor, kalau kita tengok yang pada zaman dulu kebanyakannya gunakan choke kan, tak silap saya. Diorang menggunakan kabel kan. Kabel. Choke digunakan kabel, betul? Betul. Pada first model lah. choke menggunakan kabel, betul. So bila masuk kepada generasi baru yang orang kata telah ada penambahbaikan ni, sistem dia tak menggunakan kabel, betul? Ke masih lagi menggunakan kabel? Tidak menggunakan kabel. Tapi dia tambah satu pada choke barrel tu, dia pakai satu coil spring, kemudian dia bagi air lalu air radiator. Bila air radiator tu panas, sejuk, besi jadi panjang, besi jadi pendek. Bila pendek, barrel tertutup. Nanti saya akan terangkan. Jadi bila air panas, besi akan jadi besi kan bila panas kan dia memanjang macam rel kereta api yang kita tengok. Kenapa rel kereta api kita kan geduk rupanya ada gap tu function dia bila panas tengah hari, bila panas dia kembang. Betul. Dia akan kontak antara satu sama lain. So bila dia sejuk malam dia akan mengecut. So dia ada ruang di antara setiap satu besi. Betul. Okeylah, dia pandai ni komputer ni. Dia ngam-ngam pula tak boleh buka Okey. Sampai masa update ni. Sampai masa. Tukar. Ini kalau update ni saya baling keluar ni. Okeylah. Apa-apa pun okey, dah pukul 10.30, kita pun 1 jam je. Kita akan 1 jam saja kita gunakan untuk proses sesi penerangan. Dan saya apa-apa pun saya nak ucap terima kasih kepada Mr. Zul sebab terima kasih juga berkongsi ilmu yang sedia ada penambahan knowledge lah. Lepas tu Mr. Carl pun thank you. Thank you. Sebab kalau satu orang punya knowledge dia kurang mampan ataupun kurang padat. Tapi bila ada 3 orang, dia akan bertambah banyak. Contoh macam saya teknikal, lepas tu
bahagian kejuruteraan pula macam belajar enjin kejuruteraan dan mekanikal pun kita Mr. Zul. Lepas tu kalau macam kejuruteraan sekali dengan mekanikal pun Mr. Kasan ada. Dan kita belajar pun tiga-tiga benda sama tetapi di tempat yang berbeza, position yang berbeza. Jadi knowledge tu banyak. Bukan sekadar teknikal je, tapi kita ada bahagian kejuruteraan sekali. Jadi mudah. Kadang berkongsi ilmu banyaklah. Banyaklah input kita dapat. Okay. Betul. Apapun saya nak ucap terima kasih pada Mr. Kasan sebab meluangkan masa dan Abang Zul meluangkan masa. Jadi jadi kalau ada salah dan silap saya minta maaf. Okey, yang kurang tu datang daripada saya, yang lemah tu pun datang daripada saya. Yang baik itu datang daripada si pencipta. Okey. Jadi kalau ada soalan nak tanya boleh WhatsApp. Jangan WhatsApp. Boleh ajukan kepada kita punya peti cadangan kita lah. Peti cadangan mesej. Mesej kat space tu. Sebut pasal WhatsApp saya ada tahu orang dia jadi follower saya kat Facebook saya dan ada WhatsApp saya. Okey, saya kalau follower ni sebenarnya kalau follow saya punya Facebook tak ada apa-apa, kosong. Saya tak pernah share otomotif dekat saya punya Facebook, tak ada. Tapi kalau dekat saya punya page ilmu sektor pengangkutan ni ada. Tapi kalau dekat saya punya Facebook sendiri tak pernah saya share pasal otomotif, tak ada. Betul ada juga yang mesej saya. Saya cakap okey je, mesej boleh je. Kadang ada yang tanya, boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau saya lambat tu, saya minta maaf. Okey. Apa pun nak ucap terima kasih pada kedua sahabat baik saya berkongsi ilmu. Dan terima kasih juga kepada penonton yang tengok secara live ke, ulangan ke. Nak ucap terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe. Dah ada YouTube kan. Jangan lupa subscribe kan. Subscribe, like, komen. Okey. Mungkin Ada penambahan ataupun ada sebarang apa-apa boleh komen lah dekat bawah tu. Kita boleh ada penambahbaikan sikit. Okey. So kita pun perlukan daripada pihak tuan-tuan jugalah untuk katakan ada apa-apa sebarang ralat yang kita buat. So kita boleh lakukan penambahbaikan lagi lah untuk masa hadapan. So benda ni kita kongsi bersama. So kalau katakan kita dapat seorang kita tak kongsi, benda tu pun takkan ke mana. So kalau kita dapat, kita kongsi dengan orang, insyaAllah benda tu akan lagi kembang dan semua orang dapat meneruskan benda ni dengan lebih mudah. Okay? Betul. Nak tambah apa-apa Mr. Carl? So far okey lah. Asyik Kalau ada pertanyaan boleh tanya dan kita cubalah jawab pada next sesi yang seterusnya kan. Yes. Jangan lupa kalau Facebook ni atas ni Facebook. Facebook. Dah ada link. Ada tangan satu lagi. Kalau yang YouTube pun kedua, sama YouTube pun nama sama. YouTube pun sama, ilmu sektor pengangkutan dan kejuruteraan mekanikal. Sama juga saya punya e-book ni pun cakap e-book saya masalah saya kekurangan. Buku dah ada tapi tak masuk lagi. Tengok. Okey, apa pun terima kasih pada Mr. Zul dengan Mr. Carl, dan jangan lupa channel kami kalau di YouTube share, like, subscribe, okey. Dan terima kasih banyak. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Okey, bye-bye. Okey, Kasan, good night. Okey, Zul. Jumpa lagi Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.